membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Ku terokai, menjiwainya, iman tumbuh subur di hati, mendaulatkannya, hidupku benar-benar terisi, dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Tiada lagi kesepian diri ini, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Saat ku menjarak dari kalamnya, kusut dan buntu saja yang ku rasa. Kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Apa khabar sahabat-sahabat Mihrab ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jadi alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama ya kembali pada pagi ini di dalam Mihrab Al-Quran untuk sama-sama kita meneruskan bacaan Al-Quran sambungan daripada surah Al-Kahfi, muka surat 297, juzuk yang ke-15, ayat yang ke-28 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة
بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا
لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غيرا فلن تستطيع له طلبا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita sama-sama dapat kita membaca Al-Quran pada pagi ini. Sambungan daripada surah Al-Kahfi. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat Mihrab yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini pada sahabat-sahabat Mihrab yang sedang menonton live, Ashraf nak memberi promote sedikit barang, produk Ashfira Perfume. Tuan-tuan sahabat-sahabat boleh tengok kat sini.
Yang mana Ashfira Perfume ni mempunyai 3 haruman, 3 wangian yang berbeza yang dipilih sendiri oleh Ustazah Nur Hafizah Musa. Beliau yang approve dan memilih haruman cita rasa daripada Ustazah Nur Hafizah Musa. Alhamdulillah, ini merupakan second batch. Pada batch yang pertama, minyak wangi ini telah pun habis dan mendapat feedback yang baik daripada customer. Dan ini merupakan batch yang kedua yang mempunyai 3 bau yang berbeza, haruman yang berbeza. Dan istimewanya untuk sahabat-sahabat Mihrab, pengikut-pengikut Mihrab Al-Quran, insya-Allah sahabat-sahabat boleh dapatkan perfume ini, boleh saja tekan di komen yang admin telah pin. Tekan saja di link tersebut dan sahabat-sahabat boleh menggunakan kod saya dari Mihrab untuk mendapatkan 2 gift. 2 gift khas untuk sahabat-sahabat Mihrab, pengikut Mihrab saja, iaitu sahabat-sahabat boleh beli perfume dengan mendapat gift tasbih 33 tasbih, Allahu Akbar, 33 tasbih, dan juga sahabat-sahabat boleh mendapat Asmaul Husna, zikir Asmaul Husna berserta dengan bahasa Arabnya, Rumi dan juga terjemahannya. Terjemahan dia Al-Ghafur, maksud dia apa, Maha Pengampun dan sebagainya. Jadi ini special untuk sahabat-sahabat ataupun pengikut Mihrab Al-Quran. Boleh sahaja komen ataupun tekan link tersebut, WhatsApp dan tulis kod saya dari Mihrab untuk mendapatkan free gift ini. Jadi sahabat-sahabat boleh dapatkan perfume tersebut. Ada 3 haruman yang berbeza, 2 haruman untuk perempuan, 1 haruman untuk lelaki. Ini salah satu contoh Ashraf buka. Jadi sahabat-sahabat boleh dapatkan untuk tekan saja di link tersebut. 1 perfume berharga RM69 sahaja. InsyaAllah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Ku terokai, menjiwainya, iman tumbuh subur di hati, mendaulatkannya, hidupku benar-benar terisi, dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para hadirin muslimin dan muslimat yang budiman dan beriman. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita meneruskan kajian Asma'ul Husna. Namun seperti biasa, Ustaz mengajak tuan-puan untuk bersama-sama kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin sekalian, insya-Allah pada pagi ini kajian Asmaul Husna dalam membentuk kepribadian mukmin masuk ke siri yang ke-77 dan berbahas pada Asmaul Husna Allah yang ke-33 bernama Al-Azim. Al-Azim. Seperti biasa, Ustaz ingatkan tuan-puan agar tolong ya, ini merupakan amanah daripada Ustaz, tolong share, viral dan like akan program ini seluas yang mungkin agar kita juga menjadi ejen berdakwah menyampaikan risalah Asmaul Husna ini kepada seramai mungkin kaum keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Dan seterusnya, Ustaz berbesar hati untuk menjemput tuan-tuan dan puan-puan memberikan infak, sedekah jariah kepada pembelian tanah untuk wakaf pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Sains Madiatul Hufaz fasa yang ketiga. Selain daripada itu, program Fast Track SPM dan pengambilan pelajar tingkatan 1 masih dibuka. Tuan-puan dialukan untuk merujuk kepada Tahfiz Madiatul Hufaz bagi kemasukan pelajar. Dan insya-Allah kembara umrah dan ziarah bimbingan Ustaz dan Ustaz Nafizah Musa akan diadakan pada 5 hingga 16 Mac. Tuan-puan yang berminat bolehlah mengikutinya. Dan modul kita ada 12 bimbingan modul Tazkiyatun Nafsi. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Asmaul Husna Allah yang bernama Al-Azim bermaksud Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar. Diulang perkataan Al-Azim di dalam Al-Quranul Karim sebanyak 100 kali. Masya Allah. Bila sebut 100 kali ni tuan-puan, ya, apabila pengulangan itu berlaku, tanda bahawa ia adalah sesuatu yang sangat penting. Sangat penting. Ya, macam kita dengan anak kita umpamanya, kita beritahu pukul 3 petang balik rumah, Abi nak jumpa. Selang 5 minit, ingatkan lagi, pukul 3 petang balik rumah, Abi nak jumpa. Bila diulang berkali-kali, itu tanda bahawa ia sesuatu yang sangat penting. Demikian juga dengan perkataan Al-Azim diulang oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim sebanyak 100 kali. Dan ini penting ya tuan-puan, kita dalam konteks belajar Asmaul Husna, Ma'rifatullah, biar orang kata ada maklumat lah. Orang tanya, okey, dalam banyak-banyak nama Allah apa dia ya? Al-Azim. Apa maksud Al-Azim? Allah yang Maha Agung. Berapa kali ulangan disebut dalam Al-Quran? 100 kali. Barulah rasa puas hati dalam kita Ma'rifatullah. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Arti Al-Azim secara umumnya adalah Allah yang Maha Agung, yang Maha Terhormat, Maha Besar, Maha Luas, Maha Melimpah, Maha Raksasa, berjumlah sangat banyak, penting atau bermartabat, bertenaga, perkara luar biasa, terhormat, dihormati, keluhuran yang tinggi, menakjubkan, berada jauh dari ketidaksempurnaan. Masya Allah, ini semua adalah yang disusun akan
huraian definisi maksud kepada Al-Azim. Jadi tuan-puan nak ambil yang mana, nak sunting yang mana, silakan. Semuanya betul belaka. Allah yang Maha Agung, terhormat, besar, melimpah, raksasa, berjumlah sangat besar, penting atau bermartabat, bertenaga, perkara luar biasa, terhormat, dihormati, keluhuran yang tinggi, menakjubkan, berada jauh dari ketidaksempurnaan. Ini semua adalah untuk menghuraikan maksud Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. 100 kali disebut dalam Al-Quranul Karim bukan sesuatu yang sikit. Jadi insya-Allah pada kesempatan ini kita akan tengok beberapa potong ayat Al-Quranul Karim yang ada Asmaul Husna Allah Al-Azim. Pertama, surah Al-Baqarah ayat 255 yang dikenali sebagai ayat kursi. Ayat ini sangat famous ya di kalangan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Bermaksud Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus menguruskan makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, ayat ini secara keseluruhannya menceritakan dan menggambarkan tentang azamatullah, kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah. Bermula dengan ditekankan soal tauhid. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang disembah, yang dipuja, yang dijulang, yang diagung, yang diangkatkan kecuali Dia semata-mata, Al-Hayyul Qayyum, yang sentiasa hidup, Al-Qayyum, independent. Ustaz menterjemahkan Al-Qayyum dengan maksud independent. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah boleh saja. Salah satu maksud Al-Qayyum independent. Maksud independen ni ialah Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada makhluk pada bila-bila masa sekalipun. Tak macam kita kan tuan-puan, oh aku seorang yang paling kaya dalam dunia, maka aku tidak berhajat kepada sesiapa sekalipun. Aku ini seorang independen. Maka jawapannya bohong. Kenapa? Biarpun kita paling kaya, kita tetap berhajat kepada seluruh support system yang ada di atas muka bumi ini. Contoh, tiba masa kita nak makan nasi. Wahai si kaya, apakah kamu sendiri yang pergi ke sawah, tanam padi, tanam benih padi, kemudian tunggu padi itu masak, kemudian ambil padi, mesin padi, kemudian jadikan dia beras, kamu sendiri yang memasak nasi, kamu sendiri yang makan? Tidak. Orang lain yang ada sistem support system lah. Adanya orang miskin yang bekerja untuk kamu, yang ni kerja tanam padi, yang ni kerja pergi ke laut, tangkap ikan. Biarpun kamu makan ikan, tapi kamu tak pernah pun menangkap ikan. Nak beritahu apa dia? Tidak ada istilah independen. Tidak ada istilah independen kita tuan-tuan dan puan-puan. Yang kita rasa kita independen, dik kaya kita, dik cerdik kita, dik berpengaruh kita, itu bodoh kita. Tak memahami siapa diri kita. Sedangkan Allah Azza wa Jalla, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, Tuhan yang benar-benar Al-Qayyum, independen. Anda kata seluruh manusia atas muka bumi ini boykot Allah Ta'ala.
tak nak undi Allah Ta'ala, tak nak sokong Allah Ta'ala, ataupun na'udzubillah semua manusia atau muka bumi jadi kufur kafir belaka, apakah menjejaskan wibawa Allah Azza wa Jalla? Tidak. Kenapa? Berimannya seseorang itu tidak, orang kata, menaikkan Allah. Kufurnya seseorang itu tidak menurunkan mutu Allah Azza wa Jalla, sebab Allah Al-Qayyum, independen. Nak beritahu tentang keagungan Allah, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebab penting tuan-tuan dan puan-puan kita menghuraikan secara lebih detail akan ayat kursi ini. Ustaz secara peribadi memang kalau bolehlah insya-Allah ada masa dan ketikanya Ustaz nak syarah maksud ayat kursi ini dalam bentuk modul. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz membangun satu modul berdasarkan kepada ayat kursi yang kalau nak disyarahkan tentang ayat kursi itu, insya-Allah dia boleh pergi daripada pagi sampai ke petang satu hari, di mana telah pun disusun dalam bentuk pembangunan 5 unsur utama dibahas dalam menghuraikan maksud ayat kursi ini: kekuatan audio, visual, simulasi, game dan terapi, untuk kita sentuh IQ, EQ dan SQ, supaya kita Masya Allah terasa hebat sangat dengan Allah Azza wa Jalla yang ada ciri-ciri dan sifatnya yang disebut pada ayat kursi. InsyaAllah ada masa kita akan berkongsi ilmu tersebut, ya. Baik, tak apalah, untuk saat ini Ustaz tak nak hurai secara lebih detail akan ayat kursi, cuma Ustaz nak ambil di hujung ayat tersebut yang ada kaitan dengan perbincangan Asmaul Husna kita. Apa dia? Wa huwal aliyyul azim. Dan Allah tidak rasa berat memelihara kedua-duanya. Wa huwal aliyyul azim. Dan Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Setelah mana Allah Azza wa Jalla menzahirkan kehebatannya kepada kita sehingga kita respect, kita kagum, kita rasa terkasima dengan Allah Azza wa Jalla akan kehebatannya, di hujungnya Allah matikan ayat wa huwal aliyyul azim, dan dia yakni Allah Azza wa Jalla al-ali, maha tinggi, al-azim, maha agung, maha segala-galanya. Jadi dengan itulah kita akan boleh mengenali akan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz gabungkan ayat kursi ini dengan surah At-Taubah ayat 129. Ingat ya tuan-puan, kita ni dalam rangka nak mengenali Allah, ma'rifatullah dengan Asma'ul Husna. Dan tentunya cara yang paling tepat untuk mengenali Allah ialah dengan membuat exploration, pemantauan, kajian terhadap Al-Quranul Karim yang merupakan kalamullah. Baik. Dalam surah At-Taubah ayat 129, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katalah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya akan aku bertawakal, dan Dia adalah yang memiliki arasy yang agung. Wa huwa rabbul arsyil azim. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, nah, kamu wahai manusia, jika sekiranya masih engkar dengan perintahku, tidak mahu tunduk dan bertauhid kepada Islam, kepada ajaran Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh nabi-nabi aku, demi untuk mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Rabbul Arsyil Azim, Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat kursi, Allah menyebut tentang kursi. Ni pula Allah menyebut tentang arasy. Baik. Mungkin tuan-puan timbulkan soalan, Ustaz, apa maksud Allah ada kursi? Apa maksud Allah ada arasy? Hadirin muslimin dan muslimat sekalian,
Perkataan kursi kita faham. Sebagaimana di rumah kita ada kursi dan kursi itu dijadikan tempat duduk. Perkataan arash yang diterjemahkan dengan maksud singgasana pun kita faham. Ya, kalau kita orang awam duduk tempat biasa. Tapi kalau raja, dia ada tempat khas atas stage yang namanya singgasana. Sebagai melambangkan kudrat dan al-azamah, kebesaran dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala lebih awal memberitahu, wahai manusia, aku juga ada kursi, aku juga ada singgasana. Kalau kita di universiti ni tuan-tuan dan puan-puan, mana-mana seseorang yang ada reputasi tersendiri, especially dalam bidang akademik dan pendidikan, maka dia diabadikan satu kursi. Nah, okey, kursi Imam Al-Ghazali, kursi Yusuf Al-Qaradawi. Kenapa tu ada gelaran kursi Yusuf Qaradawi? Oh, kita letakkan ia sebagai suatu gelaran meraih kepada kehebatan almarhum Yusuf Qaradawi dalam ilmu sosiologi Islam. Jadi, ada perkataan namanya kursi. Allah Azza wa Jalla lebih awal lagi mengatakan, aku juga ada kursi. Baik. Arash, Allah juga beritahu, aku juga ada arash sehingga sana. Jangan fikir bahawa raja-raja atas muka bumi saja ada arash. Aku lebih awal mencipta arash untuk aku. Wa huwa rabbul arshil azim. Tunggu lagi tuan-tuan dan puan-puan, apakah kursi Allah, arash Allah sama dengan kursi manusia, arash manusia? Pastinya tidak sama. Tapi dari segi faham, insya-Allah kita faham. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Baik. Kalau tuan-puan nak tahu lebih detail lah tentang arash dan kursi ini, maka mari kita tengok bagaimana Rasulullah SAW menghuraikan hal ini. Abu Zar berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Mas samawati sab'u fil kursi illa ka halqati mulqatin bi ardi fulatin wa fadl 'arsy 'ala kursi ka fadli tilkal fulati 'ala tilkal halqah." Masya Allah. Yang bermaksud, tidaklah 7 langit dibandingkan kursi Allah kecuali seperti cincin yang dilemparkan di tanah lapang. Allah, 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 Allah. Masya Allah. Apa maksud tuan-puan? Baik, gini. Kita keluar daripada rumah, kita mendongak ke langit, kita nampak langit itu luas sekali. Langit itu luas yang teramat sangat. Maka Nabi kata, okey, itu satu langit. Kamu gabungkan langit yang kedua, gabungkan dengan langit yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam sampai ke 7 langit. Kemudian hamparkan dia menjadi satu hamparan. Kemudian pada masa itu, sesebesar langit itu nak dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu Wa Taala, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Allah menyebut luasnya kursi Allah banding dengan langit dan bumi, samalah seperti kamu pergi ke tengah-tengah padang pasir, yang kamu pandang kanan, pandang kiri, tidak ada hujung tepinya, tiba-tiba kamu bertemu dengan cincin. Besar mana sangatlah sebentuk cincin nak banding dengan keluasan padang pasir. Begitulah juga nak beritahu, okey, kita gabungkan 7 petala langit dan 7 petala bumi, hamparkan dia menjadi satu, kemudian banding dengan kursi Allah Subhanahu Wa Taala, samalah seperti cincin di padang pasir. Begitulah luasnya akan kursi Allah Subhanahu Wa Taala banding dengan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Baik. Hadis ini tak habis itu tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, disebut lagi, dan besarnya arash dibandingkan kursi adalah sama seperti tanah lapang dibandingkan dengan cincin. Pula dah. Mungkin kita kata, wah besarnya kursi. Kursi itu pula nak banding dengan arash Allah Subhanahu Wa Taala, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard.
Nak banding dengan wahwal aliyyul azim wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa huwa rabbul arsyil azim tadi, maka begitulah juga gambaran seluas-luas kursi itu, maka dibandingkan dengan arash, samalah seperti cincin yang ada di tengah-tengah padang pasir. La ilaha illallah. Ustaz nak syarah pun faham tak faham, faham tak faham, faham tak faham. Tapi tuan puan insya-Allah faham kan? Bermaksud apa dia? Nak beritahu luas yang teramat sangat. Kita sama hidup meratiblah dengan ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luasnya kursi nak dibandingkan dengan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Kemudian baca lagi wa huwa rabbul arsyil azim, besarnya Allah Tuhan yang menguasai arash. Tengok-tengok tu dia besar tak besar sampai ke pekat kita hampir-hampir tak terfikir setara ni besar. Itu bukan lagi Allah, itu adalah makhluk-makhluk Allah. Arash makhluk Allah, apa lagi kursi makhluk Allah. Jadi bayangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri, maka sudah tentu tak dapat digambarkan Allah itu Al-Azim, maha besar, maha agung. Tuan-puan, mungkin kita kata ustaz payahnya nak fikir besar mana Allah kan? Baik, Nabi bersabda apa dia? Al-ajzu, bukan Nabi bersabda, tapi inilah satu kata-kata hikmah menyebut al-ajzu anil idrak. Al-ajzu anil idrak. Kamu wahai manusia, selagi mana kamu boleh fikir Allah ni setara mana hebat, maka itu bukan lagi Allah. Sampai ke satu garis, kamu dah tak mampu dah nak lepaskan imajinasi kamu fikir setara mana agung sebab terlampau agung, setara mana hebat sebab terlampau hebat, setara mana kaya sebab terlampau kaya, setara mana orang kata gagah sebab terlampau gagah, sampai pekat dah tak boleh nak diabsorb dengan ilmu. Maka itulah tandanya kamu benar-benar mengenali Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah, tabarakallah. Inilah tuan-tuan dan puan-puan kenapa Ustaz pesan sangat-sangat belajarlah Asmaul Husna. Kita akan rasa kagum, kita akan rasa respect, kita akan rasa hebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali-sekala kita tengok yang dipamerkan kehebatan pada apa yang ada di hadapan kita. Kita ambil contoh, okey, Presiden Amerika yang dianggap sebagai memiliki security guard yang paling complicated, yang paling hebat di dunia. Pendek kata, kapal terbang terbaik, helikopter terbaik, security guard terbaik. Kenapa? Dia ni paling al-azim di atas muka bumi. Kerajaan yang paling kuat, kerajaan yang paling kukuh, kerajaan yang menguasai polis dunia. Siapa dia? John Biden, Presiden Amerika. Siapa sangatlah Presiden Amerika nak dibandingkan dengan kursi Allah, nak dibandingkan dengan arash Allah. Jangan kata nak dibandingkan dengan Allah Azza wa Jalla, langsung tidak ada tandingannya. Jadi kalau kita boleh respect, kita boleh kagum, kita boleh takut, kita boleh hormat Presiden Amerika gara-gara ada Al-Azim, agung, padahal tak ke mana-mana banding dengan Allah Azza wa Jalla, maka kenapalah kita payah untuk kita respect, untuk kita ra'i, untuk kita takut, untuk kita harap, untuk kita puja, untuk kita abdikan Allah Azza wa Jalla yang sedemikian rupa memiliki sifat Al-Azim. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Sekarang Ustaz cuba buat sedikit analogi ya. Analoginya begini. Kita baca, kita solat. Baik ya. Kita solat, namun terlebih dahulu cuba tuan-puan tengok di sini. Okey, tengok pada skrin ini. Ini adalah seseorang yang sedang berdiri, nampak bulan bintang yang insya-Allah Ustaz akan syarah detail untuk kaitkan dengan Allah yang bersifat Al-Azim. Manakala di sebelah kanan ini kita nampak bagaimana benua ataupun dunia keseluruhannya. Nah, mana Malaysia ya? Ni Malaysia.
Nah, kemudian ini Asia Tenggara, ini benua Asia, ini benua Afrika, ini benua Amerika, ini lautan Pasifik, ini lautan Atlantik. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang saya nak kait begini, tuan-puan? Kita dalam salat, kita disunatkan membaca doa iftitah. Dengar baik-baik, tuan-puan. Ini nak kaitkan dengan Allah Azza wa Jalla yang bersifat Al-Azim. Dalam bacaan doa iftitah kita menyebut wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wa ma fil ard. Demi sesungguhnya aku hadap muka aku kepada Allah yang mencipta 7 petala langit dan 7 petala bumi. Maksud muka ni bukan sepada muka zahir, tapi ia simbolik. Nak beritahu, wahai Allah, aku hadapkan seluruh body aku daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, zahirnya baik, batinnya baik, yang disimbolikkan kepada muka. Kepada kamu, wahai Allah. Allah mana? Allah yang mencipta 7 petala langit dan 7 petala bumi. Tuan-puan, nak mencipta 7 petala langit dan 7 petala bumi ni, kalau tidak Al-Azim yang maha kuat, maha gagah, maha perkasa, maha berwibawa, taubat laun tak boleh buat. Mencipta 7 petala langit dan 7 petala bumi. Allah yang maha agung mencipta 7 petala langit dan mencipta 7 petala bumi. Bersama mana ni Allah Ta'ala ni? Hebat secara mana Allah Ta'ala ni? Tuan-puan, nak beritahu hebat tak hebat Allah ni, Ustaz membuat satu analogi yang mudah. Walillahi mathal a'la. Cuba tengok peta dunia yang ada sebelah kanan Ustaz ni. Okey, dalam skrin ni cuba tengok peta dunia dan cuba cari mana Malaysia. Mana Malaysia? Adakah Malaysia ni kan? Ni dia. Nampak ni, nampak tak nampak, nampak tak nampak, nampak tak nampak ni. Maknanya apa dia? Sebesar-besar peta dunia, Malaysia itu dilakarkan sama besar dengan kelingking saja. Baik. Dalam peta dunia yang dalam Malaysia yang sama besar kelingking dalam peta dunia ni, cuba cari mana Kuala Lumpur. Nah, Ustaz berada di Kuala Lumpur sekarang ni. Cari punya cari, pusing punya pusing, scan punya scan, tilik punya tilik, seluas-luas Malaysia yang dilakarkan sama besar dengan dari kelingking. Bila kita zoom in, tengok cari Malaysia, Kuala Lumpur, maka dilukislah Kuala Lumpur tu sama besar dengan batang, dengan apa ya, dengan lidi kelapa. Tu dia. Sama besar dengan lidi kelapa. Yang kita rasa, wah, Kuala Lumpur ni gahnya, bangunannya besar-besar, kemudian luas, kemudian berprestij, pendek kata berbilion harga nilai dia. Di sisi Allah sama besar lidi kelapa je. Dalam Malaysia, dalam Kuala Lumpur yang sama besar dengan lidi kelapa ni, cuba cari mana Gombak. Ustaz tinggal di Gombak ni, rumah di Gombak. Cari punya cari, Gombak itu dilukis sama besar dengan bulu mata. Gombak ni besar ni. Ada 100,000 orang pengundi. Dengan keluasan yang begitu sekali luas, dengan pembangunan yang begitu pesat. Di sisi Allah nilainya sama besar dengan bulu mata. Dalam Gombak yang sama besar dengan bulu mata ni, cuba cari mana aku, Azhar Yaqub. Jumpa tak jumpa? Jumpa ke tak jumpa ni? Langsung tak jumpa. Begitulah betapa kecil, betapa kerdil, betapa hina, betapa nothing dan nobody Azhar Yaqub banding dengan Gombak. Begitulah betapa naif, betapa tidak ada apa-apa Azhar Yaqub banding dengan Kuala Lumpur. Begitulah tidak ada apa-apa Azhar Yaqub banding dengan Malaysia. Begitulah nothing dan nobody, tidak ada apa-apa banding dengan dunia seluruhnya. Begitulah makin tidak ada apa-apa Azhar Yaqub banding dengan Allah. Allah mana? Al-Azim, yang maha agung. Bukti agungnya fataras samawati wal ard, yang mencipta 7 petala langit dan 7 petala bumi. Tuan-puan, kok setara ni tiba-tiba nak angkuh lagi dengan Allah, nak sombong lagi dengan Allah,
nak malas beribadah lagi dengan Allah, melampau tu. Maka kita tidak ada pilihan kecuali khadi', tunduk dan patuh kepada Allah, banyakkan zikir, banyakkan baca Quran, banyakkan jihad fi sabilillah, didik anak, didik suami, didik isteri, didik kaum keluarga supaya masing-masing setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita langsung tak boleh nak angkat muka akhirat kelak banding dengan azamatullah, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi maknanya apa dia? Kepada guru geografi, kepada guru geografi, kepada guru sains, di saat tuan-tuan dan puan-puan belajar tentang geografi, tentang sains, tolong ya, jangan lupa untuk kaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di sebalik fenomena alam. Baik. Kita ni sekarang sedang menerokai perbincangan, perbahasan tentang Allah yang bersifat Al-Azim. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apakah kesan ekoran daripada kita mengetahui akan kebesaran Allah Azza wa Jalla Al-Azim? Maka ada 3 perkara. Pertama, akan lahirlah hati yang khusyuk kepada Allah. Yang kedua, akan bergegas untuk beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, akan mempertahankan Islam, agama Allah, hukum Allah, syariat Allah, akidah Islam, mempertahankan Rasulullah SAW daripada dihina dan seumpamanya. Ini merupakan feedback daripada kita yang ma'rifatullah, mengenali Allah yang bersifat Al-Azim. Pertama sekali, akan lahirnya rasa khusyuk. Khusyuk ni maknanya rasa hina, rasa nothing, rasa aku nobody, rasa aku ni tidak ada apa-apa pun. Oleh yang demikian, penting perasaan ini kita belai, kita install masuk dalam mindset kita. Jangan rasa aku ni kaya, aku ni paling cerdik, aku ni paling kaya, aku ni paling terhormat, aku ni raja, aku ni agung, aku ni menteri, aku ini memiliki segala-galanya. Tolong ya, jangan jadi bodoh sombong. Ini semua adalah sifat-sifat yang menjengkelkan, yang menjadikan kita ni hakikat sebenarnya hanyalah lupa daratan. Dengan ilmu, apabila kita tak boleh nak connect bahawa ilmu Allah jauh lebih hebat daripada ilmu kita yang kita tidak ada apa-apa, maka barulah kita rasa, oh, aku mesti menjadi seorang yang khusyuk dengan ilmu aku. Aku ni berpengaruh, aku ni ada pangkat, aku ni ada jawatan, aku ni raja, aku ni agung, aku ni menteri. Tolong ya, jangan angkuh dan bongkak. Ustaz sentiasa menyebut, orang yang angkuh dan bongkak kerana jawatan, kerana pangkat, orang ini tak faham. Padahal Allah Azza wa Jalla mencipta dan menjadikan mereka dan semua kita ini, maaf, dengan bahasa pinjam-pinjaman, semua kita ini datang daripada lubang kencing belaka. Tolong jangan nak angkuh sangat. Tolong jangan nak sombong sangat. Semua kita datang daripada lubang kencing belaka. Daripada lubang kencing lelaki kepada lubang kencing perempuan. Amboi, nak menyombong sangat. Air mani daripada lelaki masuk kepada perempuan yang dijadikan akhirnya makhluk dan manusia, jatuh ke tanah, itik tak sudu, ayam tak patut. Sebab apa? Hina yang teramat sangat. Oleh yang demikian, tolong ya, jangan rasa angkuh dengan ilmu yang banyak, jangan rasa sombong dengan pangkat yang tinggi, jangan rasa angkuh dengan kedudukan yang hebat. Apatah lagi, tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz ulang sekali lagi, manusia yang sesebenar angkuh dan sombong apabila mereka melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh solat, tak solat. Allah suruh khusyuk, solat, tak khusyuk. Allah suruh sedekah, dia paling kedekut. Allah suruh transparent, dia rasuah. Allah suruh
belajar ilmu agama, tak belajar ilmu agama. Allah suruh suami didik isteri, suami tak didik isteri. Allah suruh isteri setia pada suami, isteri curang dengan suami. Allah suruh anak-anak membesar dalam suasana yang Islami, environment, tapi dibiarkan anak-anak begitu saja. Akhir sekali anak tak mengenali Allah Azza wa Jalla. Orang ini, walaupun nampak jalan elok je, tak nampak angkuh dan sombong, tetapi di sisi agama, kamu ini adalah manusia yang angkuh dan sombong. Sebab apa? Sebab tidak mengikuti nilai hidup beragama. Dan orang ini tentu sekali tidak mengenali Allah yang bersifat Al-Azim. Itu yang pertama. Yang keduanya apa dia? Bergegas. Orang yang mengenali Allah Azza wa Jalla yang bersifat Al-Azim bergegas. Bergegas. Bila dapat saya seruan daripada Allah dan Rasul, bergegas. Allah suruh salat, masuk waktu salat, bergegas untuk salat. Tiba masa keluar zakat, bergegas untuk mengeluarkan zakat. Tiba masa haji, bergegas untuk buat haji. Tiba masa puasa, bergegas untuk puasa. Tiba masa perlu mendidik anak, bergegas didik anak. Tiba masa bersedekah, bergegas bersedekah. Tiba masa berjihad, melaksanakan hukum Islam, syariat Islam, undang-undang Islam, bergegas untuk berjihad, melaksanakan Islam, hukum Islam, syariat Islam. Tiba masa mesti mempertahankan Melayu yang disandarkan kepada Islam, bergegas untuk mempertahankan Melayu. Mungkin tuan-tuan rasa pelik ke, ikut mana pula Ustaz ni? Tuan-tuan dan puan-puan, Perlembagaan Malaysia sangat unik. Menyebut bahawasanya takrif Melayu ni apa dia? Takrif Melayu ini pertama mesti beragama Islam. Kedua, mesti mengamalkan adat istiadat Melayu. Yang ketiga, mesti berbahasa Melayu. Maknanya apa dia? Melayu disinkronize dengan Islam. Islam itu Melayu, Melayu itu Islam. Itu sebab orang yang tak suka kepada Melayu, orang ini juga tak suka kepada Islam. Kenapa? Melayu dalam konteks Malaysia adalah wadah untuk Islam berkembang di Malaysia. Kita bukannya ta'assub, rasis, membabi buta, tidak. Tetapi itulah dia neraca yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, takdir berlaku di Malaysia. Sebab itulah Ustaz pernah bahas dulu, apabila keluar kenyataan di Perak 3,000 hektar tanah orang Melayu berpindah milik kepada orang bukan Islam. Hadirin sekalian, ini bahaya ni. Memberi maksud bahawa 3,000 hektar tanah orang Islam berpindah kepada orang bukan Islam, ini sangat bimbang dari segi jangka masa panjang survival dan sovereignty umat Islam. Palestin akhir sekali di-hijack oleh Zionis Yahudi. Sebab apa? Sebab tanah yang hak milik mereka akhir sekali hilang hak. Jadi nak tuan-tuan, kita jangan duduk diam. Kita jangan fikir untuk diri kita saja. Kita kena bergegas mempertahankan Melayu, mempertahankan Islam, mempertahankan ummah. Maka ini semua adalah feedback yang kita perolehi daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat Al-Azim. Tuan-tuan dan puan-puan, maaf cakap, kalaulah kita ni, maaf cakap, tak belajar Asmaul Husna, kita tak akan bertemu rahsia-rahsia seumpama ini. Ustaz ulang sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah tuan-tuan dan puan-puan tak detail out belajar Asmaul Husna one by one, Asmaul Husna, kopak perbincangan dengan Al-Quran, kopak perbincangan dengan hadis Nabi, maka tuan-puan tak akan bertemu dengan rahsia-rahsia seperti ini. Maka insya-Allah Ustaz harap tolonglah istiqamah belajar perbincangan Asmaul Husna ini yang Ustaz bawa kepada tuan-puan, supaya apa? Hujung sekali kita terasa, Masya Allah, hebatnya Allah, agungnya Allah, mulianya Allah, dan aku tidak ada pilihan, mesti kembali kepada Allah, setia kepada Allah, bertauhid kepada Allah, memperjuangkan hak Allah. Supaya apa? Supaya aku dengan keluarga aku sama-sama boleh masuk syurga. Feedback yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, hasil daripada Ma'rifatullah Al-Azim ialah mempertahankan Islam, mempertahankan hukum Islam, syariat Islam, syiar Islam dan seumpamanya. Jadi itulah dia, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, yang boleh kita hayati hasil daripada kita memahami Asmaul Husna Allah yang bersifat Al-Azim. Tuan-tuan dan puan-puan,
Allah Azza wa Jalla tidak cukup memperkenalkan dirinya sebagai Al-Azim, Allah cuba imbaskan kepada kita sehingga disebut dalam salat. Dalam rokok kita baca apa dia? Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi. Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi. Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala puja baginya. Jadi hebat tak hebat akan perkataan Al-Azim sampai ke peringkat Allah kata letak khusus dalam Al-Quran, dalam solat kita, supaya 17 kali sehari kita solat ada saja kelibat Asmaul Husna Allah Al-Azim dalam fikiran kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengakhiri kepada kajian Asmaul Husna kita pada pagi ini. Tak habis lagi tahu kajian ni. InsyaAllah kita akan sambung pada masa yang berikutnya. Ini anggap sebagai slot pertama. Kita akan ada lagi pada kuliah akan datang untuk sambungan kepada perbahasan Asmaul Husna Al-Azim. Dan hari ini kita tutup dengan meminta doa selamat dunia dan akhirat. Dan doa ini insya-Allah sentiasa kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Allah, Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla beri manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Baiklah, sama-sama kita menutup dengan membaca surah Wal Asri dan Majlis Kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.